Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video hari ini aku nak share satu lagi teknik yang di mana teknik ini boleh dikatakan amat mudah juga, di mana kita menggunakan naked chart lah. Kan naked chart dengan bantuan Fibo. Cuma untuk teknik ni aku letaklah, dia bukan atas aku nama ni spesifik teknik atau sebagainya. Teknik ni aku letak sebagai Fibo stop. Okey, Fibo stop. Okey. Kenapa nama dia Fibo stop? Okey. Kita teruskanlah. Kita teruskan. Okey. Benda pertama yang kita perlu buat, kita perlu setting dahulu Fibonacci retracement. Okey. Okey, ini antara level-level yang korang perlu take note lah. Okey. First, negatif 0.0. Negatif 0.0. Ni korang mark dia sebagai low. Level yang kedua 1.0. Korang mark dia sebagai high. Level yang ketiga 1.275. Korang mark dia sebagai buy stop. Video seterusnya negatif 0.275. Korang mark sebagai sell stop. Okey. Level seterusnya 1.5. Korang mark sebagai TP1. 1.5 negatif 0.5. Korang mark juga dia sebagai TP1. Okey. Level yang seterusnya 1.765. Ni korang letak TP2. Okey. Level seterusnya 0 negatif 0.765. Korang mark dia sebagai TP2. Okey. Level seterusnya 2.0. Korang mark sebagai TP3. Dan seterusnya, dan the last one negatif 1.0. Mark dia sebagai TP3. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, korang nampak dia akan jadi macam ni. Nampak mudah kan? Memang mudah pun lah. Okey. Bila korang dah setting, bila korang dah setting Fibonacci ni, benda seterusnya yang korang kena buat, korang tukarkan kepada H1. Sebab benda ni kita gunakan dekat time frame H1, dan benda yang korang perlu tambah lagi satu, korang kena tambah period separator. Alright. Dia akan jadi macam ni. Okey. Macam mana kita nak gunakan untuk gabungan Fibonacci dan candle berserta dengan period separator? Okey. Macam ni. Korang kena buat kiraan candle. 6 candle. Okey. Ni aku bagi contoh lah. Aku bagi contoh. Alright. Okey. Kiraan dia satu tu adalah candle selepas period separator tu. Dia bukan di tengah-tengah period separator tu. Dia selepas tu. Kalau korang tengok sini. Okey, tengah ni. Okey, yang tu bukan dah.
Yang tu bukan nombor satu. Nombor satu adalah candle sebelah dia tu. Okey. Ni nombor dua. Okey. Nombor dua. Korang kena ni lah. Kena buat kerja sikit lah. Kena bilang. Bilang 3, 4, 5 dan 6. Okey. Bila korang dah kira, buat kiraan 1 hingga 6, benda seterusnya korang kena buat, korang kena marking high dengan low. Bermaksud kat sini, 1 hingga 6, 1 hingga 6 candle tu, korang kena marking high dengan low. Okey. Saya bagi contoh kat sini. Okey, ni high dia. Dan ini adalah low dia. Okey. Ni low dah. Pada candle yang ke-6. Okey, ada yang tanya aku kan, contoh kalau candle keempat ni dia punya low dia lagi tinggi daripada candle yang ke-6. Bermaksud kat sini antara candle 1 hingga candle 6, yang mana high dengan low, itulah yang korang marking. Tak kisahlah ada candle yang nombor 2 ni dia punya shadow dia panjang pun semua mengalahkan candle-candle yang lain kan. Yang tu korang abaikan, cuma korang marking high dengan low. Okey, ni korang dah dapat. Jadi inilah high dengan low dia. Okey, apabila korang dah dapat benda tu, korang kena buka Fibo tadi. Okey. Korang buka Fibo tadi, korang letak high ni pada shadow yang tu lah, yang high yang dekat atas tu. Okey, low dia korang letak lah dekat sini. Okey. Ya, korang tengok. Dia macam mana dia punya work dah. How it's work. Okey. Bila korang dah dapat benda ni, korang tengok lah. Dia ada dua bahagian kat sini tau. Sell stop, buy stop. Aku rasa korang tahu macam mana dia benda ni bertindak kan. Okey. Contoh lah, dia ada dua kat sini. Okey. Bila korang marking je, korang kena place. Bermaksud buy stop dekat sini, korang contoh letak 001 kan. Okey, buy stop kat sini 001. Okey, 001. Dan kat sini pun korang letak 001. Maksud dia macam kita pasang pukat lah kan. So pukat, kat sana kita letak, kat sini pun kita letak. Okey, tapi sepanjang aku guna benda ni dan aku buat backtest sebelum-sebelum ni punya previous punya market kan, dia susah dia nak trigger untuk dua-dua ni. Kalau dia trigger, bermaksud kalau dia menghampiri sell tu, memang dia akan sell lah. Macam tu. Memang dia akan sell. Macam sini ni, dia harian tau. Dia bukan mewakili banyak hari. Contoh kalau korang tarik Fibo pun korang kena macam tu je. Macam tu. Mana ni? Okey. Okey. Korang macam tu je. Maksud dia kena budget dalam hari tu saja. Jangan melibatkan hari-hari lain. Hari-hari lain korang kena buat benda yang sama. Okey. Jadi kat sini korang tengok lah. Korang dah pasang ni, korang dah pasang ni, korang tengok. Price dia turun. Kan? Dia turun. Dia dah break low. Dia trigger sell stop. Korang tengok. Sekejap dia sampai TP. Kan? Sekejap dia sampai TP. TP1, TP2, TP3. Kan? Maksud dia, kalau korang pasang sell stop, korang letak TP terus. Memang sekali shoot dia dah hit dah TP korang tu. Okey. Macam ni kan.
Dia ambil TP satu, lepas tu dia retrace dan dia turun balik tu memang lebih lah daripada TP3 kalau kita tengok pada hari berikutnya tu kan. Tapi hari berikutnya tu kita dah tak pandang benda tu sebab kita akan buat benda yang sama macam kita buat kat sini. Okey. Dekat mana SL? Kan? Okey. Aku sarankan SL ni dekat sini, dekat level uh, 0.5 ni. Bermaksud 50% tu. Aku rasa sebab adalah benda aku kaji kan. Dia contoh dekat sini. Okey, SL kan. Sebenarnya SL ni aku kalau tidaklah aku pandang dekat sini contoh macam sel kan, dia terjun apa semua. Kalau benda yang tak membelikkan benda tu kan, maksud dia kita punya setup tu dah macam salah kan. Jadi aku try tengok dekat low ni, tapi aku nampak benda kalau letak kat sini ni memang akan selalu kena lah. Kalau dia tak ni kan, dia tak follow tu memang selalu kena. Jadi aku ambil keputusan aku letak SL dekat tengah ni. Kan, dekat tengah ni. Cuma korang kena pandai-pandai lah. Macam aku cakap video yang sebelum ni kan, yang ni lebih kepada idea. Kan, lebih kepada idea. Contoh lah, korang tengok lah ni. Tapi dekat sini dia dah trigger TP kan. Contoh kalau korang nak hold lagi, dia naik kan. Dia naik, tengok dia kena betul-betul line ni, dia terjun. Kan, dia terjun. Kita kalau korang nak letak, contoh nak letak SL semua tu, korang jarakkan sikit lah macam tu. Walaupun line ni dekat sini kan, korang letak sikit atas tu. Korang buat macam tu. Maksud dia macam biasa kan, mana ada teknik yang sempurna apa semua, jadi at least kita riskkan kat situ. Kita takut nanti bila tak letak SL, dia break ni, dia terus naik apa semua tu kan. Kita tak nak benda tu lah. Jadi korang faham lah benda ni. Okey, jom kita tengok contoh yang lain pada hari yang berikutnya tu. Dia punya winning rate tinggi tau ni. Tinggi. Cuma dia punya TP tu sikit kan. Contoh dekat sini sell stop, dekat sini baru 8 pip. Sini baru 17 pip, sini baru 25 pip. Kalau orang yang dia punya disiplin tinggi tu, korang boleh lah follow ini. Confirm lah. Confirm sukses. Orang kita ni dia nak banyak. Aku sendiri pun macam tu. Sehari tu kalau boleh tu nak buat ratus-ratus persen. Account tu bila kita nak target macam tu, dia antara dua lah, hidup dengan mati lah account tu. Okey. Jom kita tengok lah. Okey, kita buat kiraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dia okey lah teknik ni. Maksud dia korang sempat buat kerja kan. Maksud dia bangun pagi tengok 6 jam, korang kira candle tu, korang dah boleh place order, start order kan. Siap TP apa semua, dia trigger, dia hit. Kalau tak hit tu, hit SL kan. Biasa tu. Okay, satu. Okay, start pada doji ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi, kat sini korang dah dapat high dengan low dah. Okay, korang dapat high dengan low kan. Okay. Dah dapat benda tu. Korang tariklah Fibo. Tarik Fibo. Korang letak dekat high ni. Kan. Letak kat buy ni. Nampak dia sampai sini, dia naik. Ni, dia dekat-dekat dengan buy stop ni. Kita takut memanglah dia tak selalu trigger, tapi kadang-kadang dia jadi juga kan benda macam ni. Dia takut dia langgar ni, dia tertrigger buy stop, lepas tu dia turun bawah pula kan. Jadi korang kena ni sikit lah. Contoh lah dekat line sini pun semua tu, korang naikkan sikit beberapa pip kan. Contoh macam tu. Banyak ni kan. Macam tu. Korang kena pandai lah kat situ.
Okey, contoh kat sini, dia langgar saya stop. Tengok selamba sampai TP3 kan. Ha, memang memang dia akan pergi. Langgar saya stop, memang dia pergi. SL kita maintain kat situ lah. Okay, SL kita maintain kat situ. Okay, macam sini, dia langgar saya stop, dia retrace, dia terjun balik. Okay. Untuk yang seterusnya, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Orang kita ni kalau teknik mudah ni dia tak pandang sikit, dia pandang yang benda-benda yang complicated. Benda yang nampak rare. Oh. 3, 4, 5, 6. Ha. Okay, kat situ kan. Biasa marking high dengan low. Okay. Korang kena ni. Kena buat kiraan sikit. 1 hingga 6 candle. Okay. Dah marking high dengan low. Tarik Fibo. Okay. Dia jadi macam tu. Tengok dia jadi macam tu kan. Korang ni. Tengok buy stop dia trigger. Terus. Sampai TP3 kan. Lepas tu dia terjun balik. Dia terjun balik. Lepas tu dia sampai ke low. Dia sell stop. Lepas tu sampai juga TP. Tapi dalam keadaan macam ni kita cuma sekali je lah. Kan. Jangan korang dua-dua korang ambil kan. Naik. Boleh nak buat macam tu. Tapi kita tak nak risk sangat kan. Maksud dia biarlah. Untuk teknik ni sehari sekali je. Kan. Yang ni baru satu pair. NU. Kita ada 28 pair. Korang bukalah 28 pair tu. Kalau satu pair boleh sumbang 10 pip. Dah banyak mana lah korang boleh. Kan. Tapi dari segi SL tu korang kena letak lah. Kena buat sedikit kiraan sikit lah. Takut ratio dia tak cantik kan. Korang kena atur baik-baik lah. Kan. Kena atur baik-baik. Ni baru 3 hari tau. 3 hari ni pun dah 3-3 win. Kalau korang tengok sini, ni confirm win lah. Ni, sini. Sini. Sini pun dah trigger, dah hit TP dulu sebelum terjun kan. Yang ni confirm. Kan? Korang nampak kan? Kan? Nampak apa semua. Korang tak percaya ni, tertarik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, macam sini. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini. Dia trigger saya stop. Lepas tu dia naik. Kalau dalam keadaan macam ni, kena SL lah. Kat sini dalam 10 pip. Dia memang akan ada hari yang kena SL. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Buat lah. Nampak saya stop. Kalau terjun lah. Nampak. Jadi benda yang macam tu lah. Mudah tak? Memang mudah lah. Aku pun guna juga kadang-kadang lah. Dan kadang-kadang tengok benda yang mudah, kita guna lah. Tak payah nak pening-pening. Kan? Buat analisis. Cari SND apa semua boleh benda tu. Dan yang tu kalau nak jadi pro memang kena tahulah benda-benda tu. Yang ni kita ajar benda-benda mudah lah. Macam channel ni pun aku lebih kepada bagi tip. Bagi tip, lepas tu atas kreativiti korang sendiri lah. Untuk korang nak corakkan macam mana korang nak gunakan benda tu. Jadi ini lah. Aku harap korang faham
Dan kalau korang tak faham, korang boleh tanya atau tanya dekat komen bawah tu, ataupun boleh direct lah. Direct tanya aku lah, yang mana kenal kan, macam mana nak guna apa semua. Aku harap video ini bergunalah untuk korang, yang mana korang nak guna apa semua tu kan. Okey, kita jumpa lagi dalam next video dengan tip yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.